يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita bagi Allah Subhanahu wa taala, dan selawat dan salam bagi Rasul junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Para penonton sekalian, pada hari yang berbahagia ini, hari Isnin, dan pada bulan Rabiul Awal atau Rabiul Anwar, ayo kita mulakan majlis kita dengan bacaan qasidah burdah sambil kita berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama saya insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
كرمه هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم لرسول الله ملتمس وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دع مدته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من نظام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Syukran lakum. Alhamdulillah, para penonton sekalian, sentiasalah kita secara berindividu ataupun secara berjemaah dalam majlis-majlis rumah kita, dalam apa jua majlis kita adakan satu slot untuk berselawat atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalamnya ada segala keberkahan, rahmah, maghfirah, darajat. Ya, insyaallah lazimkanlah salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan saja pada bulan
Rabiul Awal, tetapi pada setiap bulan malah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita untuk berselawat atasnya pada setiap hari Jumaat, ya, berlebih-lebihan pada hari Jumaat, bukan hanya pada hari Jumaat sahaja, tetapi berlebih-lebihan pada hari Jumaat. Para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para jemaah Darul Makmur, ayo sama-sama pada hari ini kita bermuzakarah tentang sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita memperbaharui hubungan kita dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Awal sekali kita harus faham ataupun tanya sendiri, apakah hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita cukup rapat, ataupun apakah perlunya atau adakah perlunya kita merapatkan hubungan kita dengan Rasulullah SAW. Kalau kita melihat dalam harian kita, kerja-kerja harian kita, kita dapati kita sangat rapat dengan Quran kita. Kita baca Al-Quran, kita belajar Al-Quran, kita mendengar Al-Quran, kita beli Quran kalau ada cetakan baru, warna-warni, cantik, edisi baru, macam-macam Quran kita simpan di rumah. Ada kalanya Quran yang berwarna-warni tajwid, ada Quran yang berkulit, ada Quran kita beli yang ikut juzuk 1, 2, 3 sama sehingga 30 juzuk, dan ada mushaf ataupun Quran yang yang saiznya macam A4, macam kertas, ataupun A5 yang kecil sedikit, ataupun yang pocket size. Jadi kat dalam rumah kita kalau kita lihat tanda-tanda kita ni suka Al-Quran ataupun suka mendampingi Quran, menyimpan Quran, membaca Quran, kita nampak jelas. Kita belajar, kita buat khatam Quran, kita menyertai majlis-majlis khatam Quran, kita beli mushaf, macam-macam Quran punya apps kita download. Dalam handphone kita ada Quran mushaf Madinah, mushaf Mekah, mushaf itu, mushaf ini. Macam-macam kita simpan, macam-macam translation. Ada kalanya kita beli riwayat Hafs, riwayat Qalun, riwayat macam-macam riwayat kita beli. Jadi ini semuanya tanda-tanda kita ni suka Al-Quran, suka membacanya, sayangnya. Jadi ini antara ciri-ciri kita boleh lihat. Kadang-kadang kita, kalau zaman nenek saya, mereka jahit sendiri ghilaf untuk Quran. Ghilaf iaitu sarung untuk Al-Quran. Jadi mereka tak letak Quran begitu saja, tetapi mereka menyarungkan Quran dengan sarung yang mereka buat sendiri. Jadi ini semua adalah izhar. Ini semua adalah izharul mahabbah. Menunjukkan, menzahirkan sukanya kita pada Al-Quran. Ada kalanya kita nampak anak-anak kita, beliau ataupun mereka ni baca mengikut qari, contohnya qari Masjidil Haram,
Syekh Sudais, mereka membaca Quran bawa solat maghrib ataupun solat isyak macam Syekh Sudais. Habis subuh kita tengok bawa macam Syekh Shuraim, Syekh Shuraim. Ada kalanya anak-anak kita dia pandai baca macam Syekh Masyari, Rashid Al-Afasi dan seterusnya. Jadi ini semua adalah tanda-tanda mereka sudah ada hubungan dengan Al-Quran in one way or another. In one way or another. Either dengan kitabnya ataupun dengan bacaannya, ataupun mengikuti masyayikh ataupun asatizah yang tertentu dan sebagainya. Tetapi kita perlu faham bahawa Quran ini diturunkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah hubungan kita dengan Nabi kita, Rasul kita yang mana diturunkan kepadanya Al-Quran? Adakah sama seperti hubungan kita dengan Al-Quran? Ya, adakah sama hubungan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi kita perlu lihat dan perlu semak sendiri. Kalau tidak, kita perlu meningkatkannya. Yang mana datang dulu, Quran ke Nabi? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam datang dahulu. Dan diturunkan kepadanya Al-Quran sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit sehingga beliau wafat alaihi salatu wassalam. Al-Quran itu masih ada di dada-dada ataupun di hati-hati para hufaz daripada kalangan sahabah radhiyallahu anhum, ataupun di kulit-kulit, tulang-tulang, batu-bata, ataupun dia pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sehingga sallallahu alaihi wasallam masih hidup, belum ada Quran seperti apa yang ada di tangan kita. Masih berpisah-pisah ataupun ada di sana sini. Yang ada secara komplit adalah di dada-dada para sahabat radhiyallahu anhum, para hufaz. Dan ia disatukan pada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan diperbaiki dengan dinuktahkan dan dibariskan. Lepas tu buat 7 nuskah dan diutuskan kepada beberapa tempat ataupun ke beberapa arah dunia. Jadi Quran pada zaman Rasulullah SAW di tangan sahabat pun tak ada. Di tangan sahabat tak ada Al-Quran. Tak ada. Macam ini tak ada. Seperti yang tadi saya katakan, kita ada Quran bermacam-macam di rumah kadang-kadang. Sahabat tak ada. Sahabat ada satu je. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat radhiyallahu anhum ada di depan mereka Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Quran mereka. Itu hadis mereka. Itu akidah mereka, itu kitab fikih mereka, itu kitab akhlak mereka. Itu madrasah mereka. Itu masjid mereka. Itu kiblat mereka. Apa yang dibuat mereka ikut. Bi'tibarati Allah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul, mereka mentaat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hatta kalau ada kekurangan dalam solat pun, mereka ikut saja. Mereka ikut saja dalam solat. Dah habis solat baru menegur ataupun bertanya kepada Rasulullah SAW. Anasitaham taraktaha ya Rasulullah. Adakah kamu telah mengkasarkannya ataupun kamu lupa ataupun kamu
tinggalkannya. Akasartaha am taraktaha. Ya, adakah kamu telah kasarkan ataupun kamu telah meninggalkannya? Dah habis baru tanya. Ya. Jadi apa yang Rasul buat, mereka ikut. Sallallahu alaihi wasallam. Itu celebration mereka. Ya. Dan ada kalanya Rasulullah SAW bertanya, hari apakah ini? Walaupun mereka tahu hari ini hari Isnin, contohnya, contohnya dalam hadis-hadis kita dapati Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, hari apa ini? Ya. Mereka kata Allah wa Rasuluhu a'lam. Tanpa menjawab, mereka kata Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, ini hubungan para sahabat radhiyallahu anhum dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. This is how their relationship. Mereka semuanya tinggalkan kepada Rasulullah SAW. Ya, walaupun sesuatu perkara mereka tahu, mereka kata Allah dan Rasul lebih tahu. And they want to hear from Rasulullah SAW. Mereka nak dengar daripada Rasulullah SAW. Hoping to learn something new. Dengan apa, hope ataupun atas sebab nak belajar. Sama ada mungkin ada benda baru tak? Mungkin Rasulullah SAW cakap, hari ini hari apa? Mungkin kita tidak tahu. Wahakasa. Jadi kita nak belajar apakah hubungan kita dengan Rasulullah SAW, dan kita fikirkan adakah penting kita berhubung rapat dengan Rasulullah SAW. Ya, penting sangat, malah ia adalah tanda-tanda iman, separuh daripada iman, dan hubungan kita dengan Rasulullah SAW adalah iman. Kalau kalian semua tahu, kita pernah belajar di dalam sirah, orang-orang munafik, mereka tak ada masalah untuk bersolat, berpuasa, untuk beribadah, mereka tak ada masalah. Masalah mereka ita'atul Rasulullah SAW. Bertaat kepada Rasulullah SAW ada masalah. Kerana hubungan mereka dengan Sallallahu Alaihi Wasallam tu tak rapat. Ya, ada kalanya Sallallahu Alaihi Wasallam memberi judgement, satu keputusan, orang munafik tidak dapat menerima, challenge the decision of Rasulullah SAW. Mereka mencabar dan mereka tidak menerima keputusan Rasulullah SAW. So, mereka punya masalah adalah Rasulullah SAW. Ya, solat, sedekah, ibadah, semua mereka tak ada masalah. Jadi bila kita lihat, supaya kita pula jangan terjatuh dalam lubang yang sama, iaitu lubang nifaq. Subhana malikil quddus, subhana malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamut. Jangan kita terjatuh dalam lubang nifaq. Ya? Sehingga kan ada kalanya ada di antara kita mengungkap kalimah, beliau tu macam kita sahaja, insan macam kita. Kalau kita mengatakan bahawa Rasulullah SAW itu insan, memang betul. Ya, tapi nak cakap macam kita, astagfirullah. Ya. Sebelum kita nak ungkapkan kalimah begitu, kita perlu tahu dosa-dosa yang kita ada. Beliau tu maksum.
sallallahu alaihi wasallam maksum, tak ada dosa, terpelihara. Kita tidak begitu. Macam mana kita nak cakap begitu? Macam mana kita nak cakap Rasulullah SAW tu sebagai apa, seperti kita? Allah, beliau tu Sayyidul Mursalin, Ulul Azmi, Afdalul Mursalin. Jadi ini masalah asas agama kita belum mantap. Jadi di sini saya hendak memperbaharui kalimah tauhid kita, kalimah syahadah kita, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah hubungan kita dengan Nabi kita. Kalau kita tertanya-tanya, apakah hubungan kita dengan Nabi kita? Ni hubungan dia. Hubungan kita dengan Nabi kita adalah seperti hubungan kita dengan kalimah syahadah kita. Apa kalimah syahadah kita? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada juz'u uluhiyah dengan ada juz'u risalah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah 12 huruf. Muhammadur Rasulullah 12 huruf. Dan dua-dua ini adalah hubungan kita 24 jam. 24 hours. Kita tak boleh ada break daripada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimah syahadah, setiap second, setiap saat kita sedang berada di dalam kalimah syahadah. Kalau waktu subuh naik matahari, habis waktunya. Zuhur masuk waktu asar, ya, ataupun bayang-bayang menjadi 2 ataupun lebih daripada 1 mengikut satu mazhab, habis waktunya. Asar dengan ghurub syams, terbenamnya matahari, habis waktunya. Maghrib, hilang syafaqil ahmar, kemerah-merahan dalam langit, habis waktunya. Begitu juga Isya, begitu juga Ramadan, waktunya muhaddad, ada permulaannya dan akhirnya. Ya, Syawal baru masuk Ramadan. Apa dia? Sya'ban baru masuk Ramadan. Masuk Syawal, habis Ramadan. Jadi Ramadan adalah bulan antara Sya'ban dan Syawal. Ada permulaan dan akhirnya. Begitu juga haji. Haji datang bulan Zulhijjah, ada haji. Bulan-bulan lain tak ada haji. Begitu juga umrah. Bermulanya daripada miqat, kita pakai ihram, jatuh niat, sampai kita tahallul, ya, sampai situ sajalah. Maknanya ada permulaan dan akhirnya. Jadi solat, puasa, zakat pun sama setiap tahun. Sekali tiba masanya haul, kita bayar. Cukup nisab, baru kita bayar. Tetapi kalimah syahadah tak begitu. Kalimah syahadah, setiap saat kita berada di dalam kalimah syahadah. We cannot take a break from kalimah syahadah. Jadi setiap saat hubungan kita dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
itu pasti dan mesti, dan itulah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala at all time. Kita tak boleh bersyirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sentiasa setiap saat bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Rabbi, dan Allah tu ma'bud kita, Allah tu maksud kita. Ya. Dan begitulah hubungan kita dengan Rasul kita. At all time, at every second, he is our prophet and we are his ummah. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Ada kalanya orang mungkin terlepas pandang hubungan mereka dengan Rasulullah SAW, mereka connectkan dengan hadis Rasulullah SAW. Hadis itu hanya aqwalun Nabi atau af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqwal wa af'al. Ataupun daripada sirah, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hubungan berapa rapatkah kita dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu, kalau mengikut hadis, tak semua orang pula pandai baca hadis. Mungkin buku hadis kat rumah pun tak ada. Tak tahu pula nama-nama buku hadis. Segelintir tahu, tidak maksudnya bukan semua orang tahu. Ya. Bukhari, Muslim, Nasa'i, Daud, Ibn Majah, Nasa'i, Daud, Tirmizi, Ibn Majah, Muwatta, Musannaf Abdul Razzaq, Musannaf Ibn Abi Shaybah. Jadi ini semua adalah kitab-kitab hadis yang mana mungkin tidak semua orang tahu, dan mungkin kalau tahu pun belum tentu sudah bacanya. Kalau bacanya pun mungkin tidak faham secukupnya, atau tak pernah jumpa, tak pernah dengar. Ya, ini bukan kemampuan semua orang, tetapi daripada kemampuan setiap orang Islam adalah kalimah syahadah. Setiap orang Islam dia tahu bahawa kalimah syahadah, kalimah syahadah itu mesti, dan itulah yang dengan melafaznya membuktikan bahawa kita ni orang Islam. Dengan melafaznya, ya, dengan melafaznya seseorang itu dianggap ia sudah masuk Islam. Jadi kalimah ini adalah hubungan kita dengan kalimah ini. Berapa rapat, begitulah rapatnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rapatnya kita dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap waktu beliau adalah Rasul kita. Setiap saat kita adalah umat beliau. Ada satu hadis di dalam Sahih Muslim yang ingin saya sampaikan di majlis ini, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Kalau hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, itu adalah hadis sahih. Ya, hadis sahih. Tak perlu kepada takhrij lagi. Tak perlu kepada pikir-pikir hadis ini sahih ke tidak ke. Tak perlu fikir lagi. Ini sahih. Jadi di dalam hadis ini yang diriwayatkan Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, pernah sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca ayat Al-Quran yang mana menkisahkan tentang Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Dan ayatnya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni. Yang bermaksud, wahai Tuhanku,
Ya Rabbi, Rabbi, ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu, kerana berhala-berhala itu telah sesat ramai manusia. Maka barang siapa daripada mereka yang mengikutiku, sesungguhnya mereka adalah daripada golongan. Jadi orang-orang yang ikutku, orang-orang yang mengikutiku, mereka itu adalah daripada golonganku. Mereka sajalah yang mengikut aku, sajalah golonganku. Lepas tu Rasulullah SAW baca lagi ayat Sayyidina Isa AS yang mengisahkan kata-kata Sayyidina Isa pula. Sayyidina Isa AS pula kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tu'azzibhum fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sayyidina Isa AS, beliau berkata-kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Allah, jika engkau menyeksa mereka, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk, sesungguhnya mereka itu hamba-Mu. Kalau engkau menyeksa mereka, mereka itu hamba-Mu ya Allah, dan terserah. Maksudnya apa? Terserah, kerana mereka itu hamba-Mu. Ya. Wa in taghfir lahum, tetapi kalau engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah maha mulia lagi bijaksana. So the option is yours. Yeah. The choice is yours. The choice is yours. Yeah. Terserah pada engkau ya Allah. Kalau engkau memang boleh saja engkau mengazab mereka kerana mereka tu hamba-hamba-Mu. Tetapi kalau engkau mengampuni mereka, ini kat sini ada harapan. Yeah. Harapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala punya milkiyah. Dua-dua disabitkan dalam ayat ini. Satu daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu Malikul Mulk, semua kita ni semua milik Allah. Terserah saja Allah Subhanahu Wa Taala nak buat apa saja dengan kita, terserah. We can't question you. Tetapi kalau engkau mengampuni kita, kerana engkau tu Azizul Hakim, Ghafurur Rahim, ini berharapan, kita minta. Ini uslubnya sangat halus dan lembut, dan dengan segala inkisar ataupun tanazzul dan tawadu, Nabi Isa sedang berkata-kata dengan Allah SWT. Di sini Rasulullah SAW terus dalam hadis ini Rasulullah SAW terus farafa'a yadayhi. Dalam hadis ini disebut farafa'a yadayhi, dua-dua tangan beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat dua-dua tangan dan berkata, seraya berkata, Allahumma ummati wa baka. Tiga perkara di dalam satu sentence diterangkan. Satu, sallallahu alaihi wasallam terus angkat tangan dua-dua. Kedua, beliau sebut Allahumma ummati, ya Allah umatku. Ya Allah umatku. Dan yang ketiga, fabaka, wabaka, iaitu dan sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis. Beliau sedang menangis, mengangkat tangan, memohon, bukan untuk diri, bukan untuk family-nya, bukan untuk anak-anaknya, tetapi untuk umatnya yang ada pada waktu itu sampai hari kiamat, termasuk kita semua. Alhamdulillah. Ini hubungan Rasul kita dengan kita digambarkan dalam hadis ini.
Rasulullah SAW sangat concern tentang kita. Sangat concern. Sangat memikirkan tentang hal kita. Kalau Sayyidina Ibrahim, apa beliau kata? Sayyidina Ibrahim alaihissalam, beliau kata, sesiapa yang mengikutku, dia daripada golonganku. Faman tabi'ani fa innahu minni. Sayyidina Isa pula, beliau, the choice is yours. Kalau kau azab mereka, mereka tu ibadu. Aku tak boleh nak cakap apa-apa. Mereka tu hamba-hambamu. Mereka tu hamba-hambamu, ya Allah. Kalau kau nak azab, mereka tu hamba-hambamu. Tetapi kalau kau mengampuni mereka, engkau tu Ghafurur Rahim, engkau tu Azizul Hakim, Maha bijaksana, Maha mulia lagi bijaksana. Jadi dua-dua Nabi, cara mereka dalam hal ataupun urusan umat mereka berbeza dengan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita menangis, mengangkat tangan, kedua-dua tangan beliau, dan tanpa mengatakan details, Allahumma ummati ummati, ya Allah umatku umatku. Dalam kalimah ini semua doa, semua macam doa sudah terkandung di dalam Allahumma ummati ummati. Mahzufnya boleh ambil takdir apa saja. Subhanallah. Ya. Ini ketika sallallahu alaihi wasallam sedang masih hidup dan beliau berdoa untuk umat beliau. Ini hubungan kita dengan Rasul kita, inilah dia. Kalau kita belum belajar, kita belum faham tentang hubungan kita dengan Rasul baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini kita perlu faham. Ini satu hadis dia saya kemukakan. Hadis ni belum habis di sini. Sambung hadisnya. Faqala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala menjawab, respons daripada Malikul Mulk, Allah pencipta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pencipta kita, pencipta segala alam, sekalian alam, pencipta, sang pencipta. Respons daripada sang pencipta menjawab, ya Jibril. Allah Subhanahu wa taala panggil Sayyidina Jibril alaihi salam. Sayyidina Jibril alaihi salam punya kerja, tugas-tugas ialah sampaikan wahyu. Sampaikan wahyu. Ini dalam hadis ini tergambar beliau jadi orang tengah antara Habib dan Mahbub, pecinta, antara pecinta dan yang dicinta. Al-Mahbub sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memanggil Sayyidina Jibril, ya Jibril, izhab ila Muhammad. Kau pergi jumpa Muhammad. Kau pergi kepada Muhammad. Wa rabbuka a'lam fasalhu ma yubkik. Tuhanmu lebih tahu. Allah SWT tahu kan apa yang kita berdoa dalam hati, pikiran kita, apa niat kita, semua Allah SWT tahu. Sebelum dia keluar kat lafaz ini, lafaz belum keluar daripada mulut kita, belum keluar, dalam hati kita, bisikan hati kita, Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Tetapi Sayyidina Jibril dipanggil dan disuruh pergi jumpa Rasulullah SAW. Ini menunjukkan syaraf Rasulullah SAW, manzilah Nabi kita
darjat Nabi kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. With due respect, Sayyidina Jibril diutus dan disuruh tanya, apa yang menyebabkan beliau menangis? Apa yang menyebabkan? Soalan dia pun, kenapa kamu menangis? Tidak, dia tak tanya kenapa kamu menangis, tetapi ditanya, apa yang buat kamu menangis, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Terus Sayyidina Jibril pun datang, fa'atahu Jibril alaihi salatu wassalam fasa'alahu, dan Sayyidina Jibril pun datang dan tanya kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lam. Dan Rasulullah SAW pun telah beritahu kepada Sayyidina Jibril, dan Allah lebih mengetahui tentangnya. Apa yang dikatakan tak ada, dia punya details tak ada dalam hadis ini. Jadi antara hanya this is between Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Jibril sampaikan, khalas. Tapi kita tahu kisah ini bermula daripada mana? Bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengangkat dua tangan dan menangis, lalu mengatakan Allahumma ummati ummati, ya Allah umatku umatku. So something about the ummah, ya, concernnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang ummah. Lalu beliau pun dah sampaikan kepada Sayyidina Jibril pun balik. Dan faqala Allah respon lagi, ya Jibril izhab ila Muhammad. Allah mengutus Sayyidina Jibril sekali lagi, ya Jibril, kau pergi kepada Muhammad dan kau katakanlah, faqul inna sanurdika fi ummatik, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Maknanya Sayyidina Jibril alaihissalam pun datang lalu memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami akan memberikan keridaan pada umatmu dan kami tidak akan membuat keburukan padamu. Ataupun dalam kata-kata yang lain, yakni dalam urusan umatmu wahai Muhammad, kami pasti akan meridaukan kamu. Yani kami akan dalam urusan umatmu, selagi tak kamu puas hati, selagi kamu tidak redha, selagi itu kami akan buat seperti apa yang kamu hendak ataupun apa yang kamu redha. Subhanallah, ini this is a very very big promise. Ini adalah satu janji Allah Subhanahu wa taala, bahawa Allah Subhanahu wa taala akan handle ataupun dalam urusan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam urusan hal umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan pasti meridaukan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lalu ditambah kalimah wala nasu'u, dan kami tidak akan menyakiti kamu. Kami tidak akan mengecewakan kamu. Pasti kita akan pastikan bahawa kamu redha dan kamu tidak akan, dalam hal ini kamu tidak akan mengecewa. Subhanallah. Ini adalah hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat besar. Ini menunjukkan umat ini adalah umat yang ada special privilege ataupun special pass daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang awal-awal yang akan masuk syurga pun adalah umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pada hari kiamat, semua umat akan jumpa Sayyidina Adam alaihissalam. Mereka tidak dapat memberi syafaat. Mereka akan pergi kepada Sayyidina Ibrahim. Beliau kata, saya bukan. Mereka akan pergi kepada Sayyidina Ismail. Mereka kata, beliau pun bukan.
Tetapi ada satu orang yang akan mengatakan ana laha ana. Saya akan memberi syafaat. Saya akan memberi syafaat. Dan pada hari itu juga sama lafaz-lafaz digunakan. Ya Rabbi ummati ummati. Bila masa Sayyidina Rasulullah SAW, beliau akan terus pergi ke sujud. Beliau akan bersujud di situ. Dan bersujud sampai Allah menyuruh, irfa' ra'sak. Bangun, ya Muhammad, bangun. Bangun. Bangun wa qul yusma' lak. Dan kemohonlah kami mendengar. Irfa' ra'sak. Bangun dan minta apa saja yang kamu hendak. Wasal tu'ta. Apa yang kamu cakap kami akan dengar, apa yang kamu minta kami akan memberi. Wasal tu'ta. Washfa' tushaffa'. Dan kau syafaatlah. Go on, kau berilah syafaat. Syafaat engkau akan diterima. Maka di situ Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan sekali lagi beliau akan mengatakan fa'aqul Rabbi ummati ummati. Ya Rabb, ummati ummati. Ya Rabb, wahai Tuhanku, umatku umatku. Ini adalah alaqah baina nabiyina sallallahu alaihi wasallam baina ummatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina nabi sallallahu alaihi wasallam. Bainal ummah wan nabi, al ummah wan nabi, alaqatuhum hakadha. Ini adalah hubungan antara seorang rasul dan umatnya. Sayyidina Ibrahim, beliau kata, yang mengikut saya sahaja adalah daripadaku. Sayyidina Isa pula kata, kalau engkau memberi azab, mereka itu adalah hamba-Mu. Hamba-Mu. Mereka itu adalah hamba-Mu. Tapi kalau engkau mengampuni mereka, beliau juga memohon pengampunan. Tetapi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak memberikan peluang untuk ada keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ada option di situ, tetapi sallallahu alaihi wasallam terus angkat tangan dan memohon, ya Allah, umatku, dan sampai Allah Subhanahu Wa Taala memberikan janjikan bahawa umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak akan dikecewakan, ataupun Rasulullah SAW tidak akan kecewa dengan macam bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan bermuamalah dengan dalam hal urusan umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kala lafaz-lafaz kita ni tidak cukup untuk nak membayangkan ataupun nak menggambarkan apa yang dimaksudkan di sini. Tetapi kalau satu kata sahaja, dalam satu kata, kalau kita nak fahamkan the entire hadis ini, ialah dan urusan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan tinggalkan ia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau minta, kita akan berikan. Apa yang kau minta, kita akan berikan. Dan pada hari kiamat, ini pun hadis sahih juga yang tadi saya sebutkan, yang mana sallallahu alaihi wasallam akan bersujud dan beliau akan meminta, dan Allah SWT akan suruh bangun dan cakap, kami dengar, minta, kami akan memberi, minta syafaat kamu akan diterima. Dan Rasulullah SAW akan kata, Rabbi ummati ummati. Ini pun hadis sahih. Dua-dua ni hadis sahih. Jadi ini adalah hubungan kita dengan Nabi kita. Kalau kita masih belum faham, hubungan Nabi kita dengan kita adalah seperti hubungan kalimah syahadah kita dengan kita. Dalam satu arti kata ataupun satu
take away. Habis ceramah ini saya tak nak awak lupa apa tadi Ustaz tadi kata hadis sahih Muslim, apa entah apa dia cakap tadi, Nabi nagih sambil angkat tangan, Nabi kata umat-umat tak faham, tak apa. Sekali dengar memang tak faham, ini kena berkali-kali kena dengar. Ditalkinkan. Talkin untuk diri selagi kita masih hidup. Jangan tunggu sampai kita ditalkinkan. Jadi kita talkin diri kita dengan kalimah-kalimah akidah, tauhid, ketika kita sedang masih hidup. Begitu juga di padang mahsyar nanti Rasulullah SAW akan memohon Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat juga. Jadi kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW, apa sekurang-kurangnya kita iktiraf, kita acknowledge, kita tahu bahawa kita ada special relationship dengan Nabi kita. Belum lagi saya menyentuh an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Dan ada juga hadis berkenaan kita perlu cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Selagi tidak mana dia ini seseorang itu dia cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada walidihi, bapaknya, wa waladihi, dan anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan semua termasuk ibu bapa kita, anak-anak kita, isteri kita, suami kita. Subhanallah, semua dah ada kat dalam. Wan nasi ajma'in. Jadi cinta Nabi SAW lebih daripada semua. Jadi ini adalah hubungan. This is relationship. Love, anything to do with love is relationship. Dia bukan kata-kata. Rasulullah SAW selepas solat baca subhanallah, alhamdulillah, Allah buat ni kata-kata. Ya. Nabi SAW berwuduk 3 kali, cuci muka, baca sekian, dan bertayamum dengan cara begini. Ini semua af'al Nabi SAW. Tetapi we are talking about halun Nabi SAW. Aqwal wa af'al tak cukup. Halun Nabi, hal. What is the hal? What is the feeling of Rasulullah SAW? So we want the feeling of Rasulullah SAW. Yang mana banyak ataupun ramai di antara kita kadang-kala kita terlepas pandang. Tak cukup akwal sahaja, tak cukup af'al sahaja. Kita perlu ahwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqwal wa af'al wa ahwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW concern tentang kita. Rasulullah SAW pernah korban untuk umat yang tak sempat berkorban ataupun tak mampu untuk berkorban. Rasulullah SAW pernah korban untuk umatnya. Rasulullah SAW memohon untuk umatnya, ummati. Wallahu a'lam. Yang penting ialah kita mengambil kesempatan Rabiul Awal untuk renew, berbual tentang Rasulullah SAW, sirah Nabi, hubbun Nabi, cara kita nak cinta Nabi. Sama ada awak baca maulid ke tak baca maulid ke, that is up to you. Awak tahu baca berzanji ke tak tahu baca berzanji ke, that is up to you. Tetapi hubbun Nabi, cinta Nabi, this is a must. Dan hubbun Nabi tidak terikat kepada bulan Rabiul Awal. Hubbun Nabi, cinta Nabi, setiap bulan, setiap waktu, setiap saat. Ini kita perlu faham. Mana kita cinta anak kita, Saturday Sunday dia kita cinta anak kita, ataupun Isnin dengan Selasa awak cinta ibu bapa, Selasa Rabu dengan Khamis isteri, Jumaat cinta Nabi. Mana kita tak ada tajazuk ataupun membagi-bagikan cinta, tidak. Sekali kita cinta forever. So it must be 24 hours. It must be 24 hours, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kita memohon Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ummati ummati, Allah dengan keberkahan doa itu ya Allah, ampunilah dosa sekalian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan merahmatilah kami ketika kami ini masih hidup, dan merahmatilah kami dan mengampunilah kami ketika sakaratul maut, dan Kau merahmatilah kami dan mengampunilah kami pada hari kiamat nanti di pada mahsyar, dan Kau masukkanlah kami ke dalam syurga dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم